Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung pelajaran kita lagi ke bab yang baru, iaitu bab 5, sebatian karbon. Baik, hari ini kita akan bincangkan topik 5.1, iaitu pengenalan sebatian karbon. Baik, apa dia sebatian karbon? Sebatian karbon dalam alam. Sebatian karbon ialah sebatian yang mengandungi unsur karbon, C. Sebatian karbon dapat dibahagikan kepada dua, iaitu sebatian karbon organik dan sebatian karbon bukan organik. Baik, kita tengok pada rajah di sebelah ni. Rajah 5.1 ni. Sebatian karbon terbahagi pada dua, iaitu sebatian karbon organik. Ni sebatian karbon organik dan sebatian karbon bukan organik. Baik, kita tengok dulu sebatian karbon organik. Sebatian karbon organik ini berasal daripada benda hidup. Dia berasal daripada benda hidup. Contohnya ialah petroleum, sutera, arang kayu. Ni berasal daripada benda hidup, berasal daripada benda hidup yang dah mati, kemudian melalui fasa-fasa tertentu dia menjadi petroleum, ada yang menjadi sutera. Sutera ni datang daripada mana? Datang daripada sejenis ulat. Sejenis ulat. Baik, begitu juga dengan arang kayu. Arang kayu ni diperbuat daripada pokok. Kalau kat Malaysia ni buat daripada pokok bakau. Asal dia benda hidup, kan? Petroleum tu daripada zaman-zaman berjuta tahun dulu, daripada benda hidup seperti dinosaur apa semua, dan melalui proses-proses mampatan dan sebagainya, dia akhirnya menjadi bahan petroleum. Kemudian sebatian karbon bukan organik. Sebatian karbon bukan organik ini berasal daripada benda bukan hidup. Benda bukan hidup asal dia. Contohnya ialah batu kapur dan karbon dioksida. Itu ialah sebatian karbon bukan organik. Kita lihat pula kitar karbon. Okey, kitar karbon. Kitar karbon menunjukkan bagaimana unsur karbon dikitar melalui pembentukan atau penguraian sebatian karbon dalam hidupan dan bahan organik di kawasan persekitaran melalui proses seperti respirasi, pembakaran, penguraian dan fotosintesis. Baik, apa dia kitaran ni? Kitaran ni ialah pusingan karbon ni. Baik, kita tengok macam mana kitaran karbon dalam rajah 5.2 ni. Baik, karbon dioksida dalam atmosfera ni terhasil daripada beberapa proses yang dah disebut tadi, iaitu respirasi. Pertamanya, kalau kita tengok dalam rajah ni, respirasi yang dilakukan oleh benda-benda yang hidup, sama ada tumbuhan ataupun haiwan, juga manusia. Begitu juga dengan mikroorganisma, juga melalui proses respirasi. Kemudian melalui pembakaran. Pembakaran ni kalau dalam rajah ni menunjukkan kawasan industri. Kawasan industri ni, kalau kilang-kilang ni, dia menggunakan bahan api fosil. Bahan api fosil ni apa dia? Gas asli, arang batu, petrol, diesel. Itu ialah bahan api
fosil. Pembakaran bahan-bahan api fosil ni akan menghasilkan karbon dioksida. Begitu juga dengan proses pereputan. Pereputan apa? Pereputan benda-benda hidup yang dah mati. Apabila suatu benda itu mati, dia akan mereput. Dia akan mereput. Pereputan tu dilakukan oleh mikroorganisma. Semasa pereputan inilah terhasilnya karbon dioksida. Bukan semua tu jadi karbon dioksida, ya. Dia akan jadi bahan lain juga. Antaranya bahan api fosil. Baik, kita lihat muka surat sebelah 143. Iaitu proses-proses tadi yang disebutkan, iaitu respirasi, pembakaran dan juga penguraian. A ialah respirasi. Karbon dioksida merupakan sebatian karbon yang dibebaskan ke dalam atmosfera melalui respirasi semua hidupan termasuk haiwan, tumbuhan dan mikroorganisma. B. Pembakaran. Pembakaran bahan api fosil membebaskan karbon dioksida ke dalam atmosfera. Fenomena semula jadi seperti letusan gunung berapi dan pembakaran hutan juga membebaskan karbon dioksida ke dalam atmosfera. Baik, bahan api fosil ni tak kira lah apa sahaja yang menggunakan bahan api fosil ni, apabila berlakunya pembakaran bahan api fosil ni, dia akan menjadi karbon dioksida. Tak kira lah sama ada kilang ke, kenderaan ke, generator ke, yang menggunakan bahan api fosil ni sebagai bahan api, pasti akan menghasilkan karbon dioksida. Begitu juga dengan pembakaran hutan. Pembakaran hutan, pembakaran terbuka juga menghasilkan karbon dioksida. Baik. Yang ketiganya ialah melalui proses penguraian. Melalui proses penguraian. Semua proses pereputan oleh bakteria dan kulat pengurai karbon dioksida dibebaskan ke atmosfera. Proses pereputan, benda-benda yang dah mati tadi, yang dilakukan oleh bakteria dan kulat pengurai, akan menghasilkan, akan membebaskan karbon dioksida. Itu kaedah, iaitu ataupun proses-proses di mana karbon dioksida dibebaskan ke atmosfera. Jadi bila dah dibebaskan, bagaimana karbon dioksida ni diserapkan pula? Kalau tak diserapkan, nanti lama kelamaan karbon dioksida akan jadi banyak. Dia jadi tak seimbang kan. Jadi perlukan keseimbangan. Bagaimana karbon dioksida dibebaskan? Salah satu caranya ialah melalui proses fotosintesis. Ya. Kita dah belajar dulu. Masa tingkatan berapa ya? Kita dah belajar tentang fotosintesis. Proses fotosintesis ini dilakukan oleh tumbuhan hijau. Dilakukan oleh tumbuhan hijau yang mana daun yang berwarna hijau ni dia mengandungi klorofil. Klorofil ni, pigmen warna hijau ni, dia akan membolehkan tumbuhan menjalankan proses fotosintesis. Apa pentingnya proses fotosintesis ni? Kita tengok dekat dalam buku ni, dalam nota ni. Yang pertama, membolehkan tumbuhan hijau membuat makanan sendiri. Apabila proses fotosintesis ni berlaku, tumbuhan hijau ni dia akan menyerap karbon dioksida, kemudian membuat makanan sendiri dan juga melepaskan oksigen. Kedua,
Membekalkan makanan kepada haiwan. Selain dia buat makanan untuk diri dia sendiri, dia juga membekalkan makanan kepada haiwan. Tumbuh-tumbuhan ni dia dimakan oleh haiwan. Dimakan oleh haiwan. Begitu juga dengan buah-buahan yang dihasilkan, juga dimakan oleh haiwan. Ketiga, menambah kandungan oksigen dalam udara. Semasa proses fotosintesis ni berlaku, oksigen dibebaskan. Jadi dia akan menambahkan kandungan oksigen dalam udara. Keempat, menyingkirkan karbon dioksida berlebihan daripada udara untuk mengekalkan kandungan karbon dioksida dalam udara. Karbon dioksida yang berlebihan dalam udara akan disingkirkan melalui proses fotosintesis. Maknanya dekat sini, karbon dioksida berlebihan, dia kata. Karbon dioksida ni masih diperlukan, bukan tak diperlukan. Dia diperlukan. Cuma yang tak diperlukan ialah yang berlebihan. Yang berlebihan. Baik, itu saja tentang topik 5.1, pengenalan sebatian karbon. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi dalam topik 5.2.